أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam program Kelantan Berhikayat siri yang ke-32 yang dibawakan kepada tuan-tuan semua oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Dan Alhamdulillah kerana malam ni ialah slot kita yang pertama untuk tahun 1443. Saya ucapkan selamat tahun baru semua pada sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan menyambung pada bahagian ke-14 yang sebahagiannya telah kita bacakan pada sesi kita yang lepas. Di mana pada sesi yang lepas, pada siri yang ke-31, kita telah melihat berkenaan dengan kisah ataupun sejarah negeri Kelantan pada permulaan perlantikan Long Seni Ibni Sultan Muhammad yang ketiga sebagai pemerintah ataupun Raja Kelantan selepas kemangkatan Sultan Mansur pada tahun 1900. Kan? Sultan ataupun Long Seni ini merupakan ananda kepada Sultan Muhammad yang ketiga, dan baginda telah menjadi raja selepas kemangkatan Sultan Mansur. Walau bagaimanapun ketika permulaan baginda dilantik menjadi raja itu, dalam proses pelantikan itu berlaku agak kelam-kabut kerana ada beberapa perkara yang timbul, iaitu kerana kedudukan baginda sebagai seorang raja yang masih muda, dan berlaku persaingan rebutan tahta antara baginda sendiri sebagai Tengku Seri Indra ataupun Tengku Besar Seri Indra, iaitu bakal raja, dengan sepupu baginda, anak anda kepada Sultan Mansur, dan juga nenda saudaranya Long Jaafar, anak kepada Sultan Muhammad yang kedua. Jadi dalam pergolakan itu akhirnya Sultan Long Seni dipilih menjadi Raja Kelantan bermula daripada Disember 1902. Begitulah dicatatkan oleh penulis kitab ini, iaitu As'ad Syukri Haji Muda. Dan mula menjadi raja pada 1902. Tetapi ketika ini baginda sendiri belum mendapat pengiktirafan daripada Siam. Untuk menyelesaikan masalah inilah Raja Kelantan telah terlibat dalam proses perjanjian dengan Siam, iaitu perjanjian Inggeris Siam yang berlaku pada 1902, dan Siam sebagai balasannya akan melantik seorang penasihat di Kelantan yang berbangsa Inggeris, iaitu Tuan W.A. Graham ataupun nama penuhnya William Armstrong Graham, yang mula menjadi penasihat Siam di Kelantan mulai Julai 1903. Itulah pertama kali Inggeris campur tangan di Kelantan, walaupun sebenarnya dari segi politik ia adalah campur tangan Siam yang lebih jelas, tetapi oleh kerana Siam telah menyerahkan jawatan tersebut kepada pegawai Inggeris, jadi campur tangan itu berlaku sekaligus Inggeris dan Siam. Maka di situlah kita dapati berlaku beberapa perubahan
dalam sistem pentadbiran Kerajaan Kelantan. Antara yang berubah itu ialah yang pertama berkenaan dengan pelantikan polis untuk menggantikan tugas-tugas hulu balang dalam menjaga keselamatan negeri. Jadi pasukan polis ditubuh pada 1904, antaranya ialah untuk menggantikan tugas hulu balang. Kerana sebelum ni Sultan ada hulu balang dia, kemudian raja-raja wilayah atau raja-raja jajahan tu, Raja Kampung Laut, Raja Banggu, Raja mana-mana kan dia ada hulu balang dia sendiri. Jadi yang kita dengar pergolakan kebanyakannya dah gaduh antara hulu balang ni. Oleh kerana tiap-tiap pembesar tu ada hulu balang dia sendiri, ada pengawal dia sendiri. Jadi dengan sendiri dia senang nak bergaduh. Jadi Siam ni melalui pegawai Inggeris ni memperkenalkan sistem polis. Semua orang tak ada pengawal, polis semua. Jadi polis kerajaan semua. Kemudian polis-polis tu termasuklah yang dibawa daripada India, orang Punjabi tu mari menjadi polis. Kemudian antara perubahan yang besar juga dibuat oleh pegawai Inggeris ini ialah memperkenalkan sistem mahkamah baru yang mungkin sebagai asas kepada mahkamah sivil sekarang, menggantikan mahkamah balai dan mahkamah yang ada sebenarnya yang berasaskan undang-undang syariah. Dan antaranya juga ialah diperkenalkan oleh W. Graham ialah sistem pengurusan ekonomi ataupun pentadbiran kewangan yang baru, di mana hasil-hasil pendapatan negeri itu ditumpukan semuanya kepada kerajaan yang berpusat di Kota Baru, tidak lagi dipungut oleh raja-raja jajahan atau raja-raja daerah ni, yang menyebabkan hasil negeri bertambah dengan begitu banyak. Kita boleh katakan antara 1904 sampai 1908 tu meningkat sekali ganda. Dan antaranya juga pada akhir tahun 1904 diperkenalkan pembaharuan dari segi struktur pentadbiran jajahan-jajahan. Apabila 4 jajahan dibuka, iaitu jajahan Pasir Putih, jajahan Kota Baru, jajahan Pasir Mas dan juga satu jajahan baru yang dikenali sebagai jajahan Hulu Kelantan atau Batu Mengkebang. Batu Mengkebang ni kira belah hulu lah, satu jajahan baru. Jadi ada 4 jajahan. Jajahan Batu Mengkebang daripada Macang sampai Gua Musa tu Batu Mengkebang nama dia. Itu jajahan sebelah hulu. Dan untuk mentadbir kerajaan tempatan ini, selain daripada sistem GO yang diwujudkan ataupun district official ataupun pegawai daerah atau jajahan kita panggil ni, tu diperkenalkan ialah jawatan-jawatan baru yang berasaskan sistem pentadbiran Siam, iaitu Kuing dan juga Nepeng. Tok Kuing itu maknanya Tok Penggawa lah ini kita panggil, dan Tok Nepeng tu Tok Pengulu. Kuing dan juga Tok Nepeng itu sistem berdasarkan pentadbiran sistem pentadbiran Siam diperkenalkan di Kelantan juga. Di sebalik usaha-usaha pegawai Inggeris ini untuk mengembangkan sistem pentadbiran baru, kita dapati antara yang baru juga berlaku di Kelantan pada 1904, iaitu selepas daripada pegawai Inggeris yang menjadi penasihat Siam ini, ialah bermulanya sistem pendidikan moden. Itu sekolah yang pertama dibina di Kelantan, itu sekolah Padang Garung, sekolah Melayu Padang Garung, yang sebelum pada ni orang Kelantan ni dia mengaji di pondok-pondok dan paling tidak pun belajar di surau-surau dan di masjid. Kalau tidak, sistem yang lebih susun tu ialah pondok lah, kita panggil pondok tu cukup banyak di Kelantan ketika ni, maka diperkenalkan sekolah pula. Jadi bermula dengan sekolah Padang Garung ni. Selepas tu sistem sekolah tu mempengaruhi sistem wajib agama, sehingga akhirnya sekolah-sekolah agama tu pun diwujudkan, kita panggil madrasah tu kan, madrasah. Lepas tu dalam tempoh ini juga ada peristiwa besar yang berlaku, iaitu dengan campur tangan Siam, sebuah company Inggeris atau syarikat Inggeris dipanggil Company Duff telah diberi hak untuk melombong emas di kawasan Hulu Kelantan untuk satu konsesi sepanjang 25 tahun. 35 tahun
1905 sampai tahun 1940. Itulah prosesinya. Walaupun kita tahu akhirnya disebabkan mungkin silap mata ke ataupun songlak ke apa-apa, tak tahulah. Tapi akhirnya perjanjian tersebut dibatalkan. Dan kerajaan membayarlah denda ataupun ganti rugi. Kenapa? Kerana dalam tempoh yang agak lama juga dah duduk melombong-melombong, dia akhir jawab tak balik modal, tak boleh untung, dia pun tak bayar hasilnya kepada kerajaan negeri. Kemudian itulah antara sebahagian daripada kali berlaku dalam pentadbiran. Cuma ada satu cerita yang menarik disebut oleh Syekh Syukri, kita dah baca sebelum pada ni juga, ialah apabila adanya polis-polis yang ditadbir oleh pegawai Inggeris ni, yang mana mereka ni tidak lagi terkongkong dengan sistem feudal, yang mana sebelum ni pembesar-pembesar di kalangan anak-anak raja itu ada setengah-setengah jadi gangster, jadi samsek. Jadi mereka lah yang melindungi kegiatan jenayah, melindungi kelak-kelak perjudian dan sebagainya. Akhirnya salah seorang kita kira lah nama disebut Engku Genting. Engku Genting ni dia bahasa dia ni duduk di Genting, bukan Genting Island, Genting. Genting tu Genting lah. Genting tu kita kira kawasan sepadan dengan Siar dekat Tabar tu kan. Di Genting Kalang Kubur tu ada seorang anak raja, mungkin anak raja kapal laut yang duduk situ dengan hula-balang dia melindungi Cina-Cina yang membuka kedai-kedai judi, dan juga anak-anak buah dia pun merompok dan sebagainya. Tetapi akhirnya Engku Genting ni berjaya dilumpuhkan kegiatan dia oleh polis-polis lah. Baik, kita akan masuk pula sahabat-sahabat semua, tajuk yang kita akan baca pada malam sambungan. Hari itu kita berhenti sampai 1906-1907. Kita akan pergi lebih lanjut lagi, itu bermula 1909. 1909 ni satu tarikh yang penting kerana di sinilah ketika inilah berlakunya satu perjanjian yang dipanggil Perjanjian Bangkok. Perjanjian Bangkok yang mengubah sempadan politik dan juga beberapa kedudukan politik berbanding dengan sebelumnya. Maka pada tahun 1909 bersetialah pula kerajaan Kelantan dengan Great Britain dengan satu treaty. Barangkali maksud treaty baru ni lah tidak lebih kurang daripada treaty yang kerajaan Siam. Itu ada perjanjian Siam dengan British. Kemudian Kelantan pula dilibatkan dalam persetiaan ini. Kenapa? Kerana persetiaan pada 1909 ni ialah Siam telah menyerahkan Kelantan bersama beberapa buah negeri Melayu tak bersekutu di sebelah utara, iaitu Terengganu, Kedah dan juga Perlis, ke bawah kekuasaan atau penaungan British ataupun Great Britain. Sedangkan 4 wilayah Patani daripada Naratiwa sampai ke Songkhla itu diiktiraf oleh British sebagai wilayah Siam. Jadi sempadan baru itulah. Jadi sempadan baru nanti kita akan tengok lepas ni, dia akan sebut bagaimana beberapa wilayah yang dulunya milik Kelantan telah menjadi untukkan menjadi milik Siam, dan beberapa wilayah yang asalnya milik Siam untukkan menjadi milik Kelantan. Pada bulan Disember 1902 itu terlepaslah daripada naungi oleh kerajaan Siam. Itu perjanjian lama kan. 1902 tu maknanya sebelum ni Kelantan ni bersama dengan Patani semua ni dinaungi oleh Siam. Cuma beza dia di Siam tu ataupun di Petani sebenarnya campur tangan Siam tu lebih luas dan lebih besar. Adapun di Kelantan tu mungkin masih tahap penaungan biasa, di mana Kelantan hanya menghantar emas saja sebagai tanda persahabatan atau tanda penaungan, dan Siam hanya memberikan recognition ataupun pengiktirafan kepada raja-raja atau pembesar-pembesar saja untuk mentadbir negeri. Adapun dari segi pentadbiran tak dicampuri oleh Siam. Mulai 1902 bila berlaku treaty Anglo-Dutch treaty Anglo-Siam ni,
ia menyebabkan sebenarnya secara teknikal Siam sudah menyerahkan Kelantan kepada British, tetapi secara atas kertas masih lagi Kelantan tu bawah naungan Siam, tetapi kawasannya sudah ditadbir oleh British. Maka dengan sebab itulah terlepaslah Kelantan daripada dinaungi oleh Kerajaan Siam. Kata dia, mudah-mudahan kita akan dapatlah membaca dengan aman siaran akhbar treaty ini dan persetujuan kerajaan mengikuti treaty negeri yang lain yang telah jujur dicurahkan dan pengetahuan ramai mengikut kewajipannya. Bagi kita berhenti lah apa dia kandungan dia kan. Dalam sibuk berunding berkira dan serah menyerah kerajaan penasihat Siam kepada penasihat British, mengatakan di Tuhan yang Maha Kuasa, pada 6 hari bulan Mac 1909 berderulah api di Kota Baru yang tak dapat tolong dipadamkan. Itu berlakunya kebakaran pada 6 bulan Mac tahun 1909 ni. Ketika ni treaty Bangkok belum berlaku lagi, PJ Bangkok. 36 Mac Kota Baru terbakar. Kata dia Kota Baru terbakar. Kebakaran tu berlaku selama 2 jam. Dan jumlah rumah yang terbakar lebih kurang 390 buah rumah. Ini kira terbakar besar lah. 390 buah rumah terbakar di Kota Baru. Dan kerugian yang dianggarkan pada masa itu ialah berjumlah RM200,000. Cuba tuan-tuan bayangkan. Pada 1904 yang kita baca pada sesi yang lepas, 1904 ni pendapatan kerajaan negeri Kelantan berjumlah 168,000 sahaja. Pendapatan kerajaan negeri 168,000. Tiba-tiba kebakaran tu mengaduk 200,000 nilai kerugian dia. Besar pada pendapatan setahun kerajaan negeri. Dahsyatlah kebakaran berlaku di Kota Baru. Sebanyak 390 buah rumah telah terlibat. Api ni digelar api Haji Sambal. Sebab apa api Haji Sambal? Wallahualam kan. Mungkin rumah tu bermula terbakar di rumah Haji Sambal. Kemudian daripada ini suatu kebakaran lagi ditumpak. Akan tapi kita tidak dapati berapa jumlah yang binasa dan berapa kerugian. Dalam masa yang dekat tu terbakar di Kota Baru 390 rumah, 90 buah rumah, 390 buah rumah dengan kerugian 200,000 tahun 1909. Kemudian berselang seketika lepas tu tumpak pula terbakar. Kebakaran tumpak ni menurut penulis ni dia tidak mendapat maklumat berapa banyak rumah yang terbakar dan berapa pula ruginya. Tapi kebakaran besar jugalah. Senampak kita kebakaran kedua ni bukanlah apa-apa. Begitu juga semata-mata kudrat Tuhan juga. Mungkin takdir Allah Ta'ala dan takdir Allah, atas kehendak Allah Ta'ala maka terbakarlah pada Kota Baru. Kata dia bukan kerana sabotaj ke, bukan kerana perang ke apa-apa, tidak. Kata dia pada membasuhkan mana-mana perjalanan, peraturan kerajaan Siam tidak memberi puas hati supaya licin dan senanglah penasihat British membuka jalan mengikut peraturan yang lebih elok lagi. Di sinilah Kelantan tersenyum melalui lidah yang amat berhormat Datuk Paduka Datuk Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan yang mengarang kitab Tarikh Kelantan, Tarikh Geografi dan Tarikh Kelantan. Maknanya ketika ni bila pegawai Inggeris mari ni, undang-undang tu masih berterabur lagi kan, tidak licin lah untuk mentadbir. Jadi orang putih tu terpaksa susung-susungkan undang-undang pentadbiran ikut sistem moden hari ni. Kerana Siam tu kata je dia berkuasa kan, tapi tak buat apa-apa kan sebelum ni. Jadi apa yang ada tu bukan dahsyat sangat, cuma dia berbentuk feudal yang tradisional. Jadi bila orang putih tu mari nak buat satu sistem pentadbiran baru, memang undang-undang dan sebagainya itu masih dalam keadaan tidak licin. Maka di situlah langkah diambil oleh British untuk melicinkan pentadbiran supaya dia jadi lebih kemas. Datuk Perdana mencatatkan kitab dia, Kitab Geografi dan Tarikh Kelantan, kata dia, maka tersenyumlah Kelantan dengan ekor matanya kepada Siam seolah-olah bersuara Kelantan. Ayuhai kerajaan Great Britain, bahawa tiada hari bagiku melainkan kemuliaan yang
daripada persetiawan engkau membesarkan tulang anggotaku dengan kuat dan berhemah atas jalan kemanusiaan, sehingga dapat aku bermegah-megah membunyikan pacaragan dan buka tarian kesukaan serta nyanyi puji-pujian di hadapan engkau supaya sekalian orang dalam dunia boleh melihat. Maksudnya senyum ekor mata ni maknanya sebelum ni Kelantan ni dikira sebagai negeri yang telah dinaungi oleh Siam. Jadi Siam ni campur tangan di Kelantan secara tak langsung ni berlaku sejak daripada tahun 1800 awal sebelum dulu, pada zaman Sultan Muhammad I dulu kan, yang lebih formal tu 1833. Jadi 70 tahun untuk Siam apa-apa urusan politik kekecauan Siam lah yang akan tentukan. Jadi bila mari Great Britain ni artinya Kelantan terlepas daripada pengaruh Siam. Sebenarnya itulah yang menyelamatkan Kelantan sebenarnya. Satu nikmat Allah Ta'ala beri pada kita, kerana saudara-saudara kita di Patani ketika mereka mula dinaungi atau berjajah oleh Siam pada tahun 1786, akhir perang tu 1875, akhir tahun 1786 Siam pun ambil alih dan kita dapati berlaku rampasan kuasa, pertukaran raja, lantik orang Cina jadi raja di Patani, berlaku pemberontakan, siri-siri peperangan dan sebagainya. Lepas tu kalau kita lihat secara detail di Patani tu, termasuklah bila berlaku perubahan sistem pentadbiran, Siam yang kafir itu mengatakan negeri Patani melakukan penindasan, merapah tanah-tanah orang, dijadikan tanah-tanah orang Siam, tempat orang Siam beramai-ramai di Patani, perpindahan orang Siam kepada akhirnya kekuatan orang Islam di Patani itu menjadi lemah. Maka sebab itulah bila British mari buat dua siri perjanjian 1902-1909 menyebabkan Kelantan ni terlepas daripada kekuasaan politik Siam. Walaupun kita tetap dijajah oleh orang putih. Maka pada pandangan Datuk Perdana ketika ini, duduk bawah putih ni lebih baik daripada duduk bawah Siam. Kerana Siam tu ada kezaliman-kezaliman yang dibuat, sedangkan British ni pada pandangan mereka lebih bersifat kemanusiaan. Mungkin kerana pengalaman politik British yang berbeza dengan apa yang berlaku di Eropah tu sebenarnya. Dan walaupun sebenarnya Britain ni bertahan juga jahat dia bukan ambil harta je. Di negeri-negeri lain tempat mereka disekat daripada menguasai pedagang-pedagang, mereka berperang juga. Kita dengar cerita Datuk Said 2 kali perang, di Perak pun berperang, di Selangor pun berperang, di Linggi pun berperang, di Sungai Ujung pun berperang, macam-macam lah, termasuk tipu daya yang dibuat oleh British untuk membolehkan mereka menguasai khususnya negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri Selat. Jadi kita di Kelantan ni bila orang putih masuk, secara teknikalnya tak ada apa laku, walaupun lepas waktu berlaku beratus-ratus, tapi dari segi teknikal pentadbirannya apa yang berlaku satu sudut telah berhasil melepaskan kita daripada pengaruh Siam. Walaupun apa yang kita baca tadi, kita dapati bahawa ada beberapa perkara yang kita katakan negatif, iaitu dari sudut perlucutan undang-undang Islam, dilumpuhkan kuasa mahkamah syariah menjadi mahkamah sivil dan sebagainya. Itu dari segi keburukan dia lah kalau kita pandang dari sudut perkembangan Islam. Tapi dari sudut pembaharuan pentadbiran memang banyak pegawai-pegawai Siam yang berbahasa Inggeris itu buat, yang menyebabkan sistem pentadbiran kerajaan menjadi semakin tersusun. Maka sepanjang suara Kelantan itu kami percaya dan dihormati oleh Great Britain dengan kesukaan dan mustahil di atas menutup telinga pada perumpamaan demikian itu, kerana ialah suatu kerajaan yang kasih kepada kemajuan, bukan kepada sekalian manusia berjalan atas kecerdikan. Jadi memang pandangan orang Kelantan, termasuk ni pandangan Menteri Besar ni, kerana buku kitab Geografi dan Tarikh Kelantan tu dikatakan tulis pada 1926 ketika Datuk Perdana menjadi Perdana Menteri ataupun Menteri Besar Kelantan. Jadi Menteri Besar tulis macam tu kan, menunjukkan bahawa kita
daripada duduk bawah Siam lebih baik duduk bawah Orang Putih. Pada masa treaty inilah, bertritilah kerajaan Kelantan hilang semua jajahan sebagaimana disebutkan dalam kitab Tarikh Kelantan. Ada satu jajahan kita hilang. Ini saya sebut awal tadi ni. Ada sebahagian jajahan kita telah bertukar menjadi milik Siam. Apa dia? Kata Datuk Perdana, pada masa negeri Kelantan bersetia dengan kerajaan Siam adalah lebih kurang 15,000 orang Siam yang mendiami tepat-tepat di sebelah kanan Sungai Tabah. Sebelah kanan tu maksudnya kita mudik daripada Kuala masuk ke dalam, dia duduk belah kanan. Artinya di seberang sana Sungai Golok sekarang. Golok lah, Golok, Tabah, Munduk tu kan. Tu ke seberang belah sana. Wing, di seberang sana belah kanan Sungai Tabah, Sungai Golok. Tapi oleh sebab surat setia antara kerajaan British yang berkenaan dengan perkara serahan negeri Kelantan ke Terengganu itu telah diperbuat oleh kerajaan Siam, maka Sungai Tabal itu sempadan, dan bagi jajahan Siam yang jajahan di bawah takluk Kelantan seluruh ditolak ke sebuah jajahan sebuah daerah dan legeh yang berada di bawah bendera Siam kepada Kelantan. Iaitu sebelah hulu di Kelantan dan setengah tanah dalam negeri Reman yang di bawah dulu negeri Kelantan ni satu kawasan besar jugalah daripada kita kan Belawan di kawasan Naratiwak sekarang tu dulu Kelantan. Maknanya Tabah, Munduk, Golok, Sungai Padi ni Kelantan. Dulu sampai ke Balang Pelapatan tu Belawan itu Kelantan. Itu zaman dulu sebelum 1909. Adapun sebahagian daripada kawasan hulu negeri Kelantan iaitu daripada kita kata daripada Bukit Mungu, Bukit Tar, Pulau Siam tu Bukit Manja mari sampai ke Jedok ni, pergi ke Batu Melantan tu sampai ke pada Jeli, kemudian masuk belah Perak, Gerik, Belum tu sampai ke apa ni? Ulu Temenggung. Itulah lebih kurang kan. Itu ialah Reman. Belah Perak tu Reman. Belah Kelantan Jeli, kita panggil Jeli ini ialah wilayah legeh zaman dulu. Jadi oleh kerana treaty atau perjanjian 1909 ni telah meletakkan bahawa Sungai Golok tu sepadan antara kawasan British dengan kawasan Siam. Maka tanah Kelantan tu sebagai belah sana Sungai Golok ni, saya sebut daripada Golok sampai ke Sungai Padi sampai ke Belawan lah, kita tempat atau di Belawan. Tu dia pun tukar jadi hak Siam dimasuk ke dalam Cangwat Naratiwak atau Bang Narah zaman dulu. Naratiwak sekarang lah. Adapun wilayah legeh, Naratiwak tu legeh sebenarnya. Kita panggil Tanjung Mah. Tanjung Mah tu kota Pasir Mah kita dah baca sebelum itu. Tanjung Mah tu lah. Tanjung Mah tu negeri legeh. Jadi legeh tu Naratiwak sekarang di sebelah selatan ni legeh, sebelah Tatu Nara, Pang Nara kan. Jadi oleh kerana kawasan legeh tu di sebelah Sungai Golok ke sini, sampai ke Bukit Tar, sampai ke Jedok semua tu. Jadi hak tu diberi pada Kelantan. Sedangkan asalnya dia adalah wilayah Tani. Dia beri pada Kelantan. Tukarnya ambil cuma orang Kelantan boleh hulu, Siam boleh kawasan Kuala dengan Patah. Untuk Patah, untuk belah Kuala betul tak? Tapi apapun gitulah kawasannya bagi. Jadi dengan automatik juga negeri Remen itu dibelah. Sebahagian negeri Remen daripada Keruh bawa ke bawah sampai ke Lenggong itu diberi pada negeri Perak. Kata Perak dapat kawasan tu, Ulu Perak tu kan. Kalau Ulu Perak tu ialah negeri Remen. Adapun daripada Betong sampai ke Kota Baru Remen, naik ke atas ni sampai ke Pujuk, tu boleh ke Siam. Itulah cara dia bagilah negeri kan. Maka kita pun Kelantan elak lah satu kawasan di belah Sungai Tabah dan kita dapat satu kawasan di dalam kawasan legeh. Maka sungguh pun Kelantan dapat tanah ganti 3 kali besar jajahan tadi ambil oleh Siam, tapi hilanglah Kelantan berjaya tepi patah.
Cik He. Kalau Cik He ni, dan ramai kau juga rakyat situ bangsa Siam. Maka sekarang tinggal lagi rakyat bangsa Siam di bawah pemerintahan Kelantan sebanyak 5,000 orang. Daripada jumlah 5,000 orang itu, maka mereka itu duduk dalam kesenangan tiada diganggu oleh orang Melayu dalam agama atau adatnya. Dulu, oleh kerana masa pikat awal dulu, dalam proses Siam ni nak jajah negeri-negeri ni, maka banyaklah orang-orang Siam tu masuk ke duduk Alik Nara. Alik Nara, lebihlah zaman dia, Nara masuk balik Kelantan juga. Masuk balik Kelantan ni di sebelah sungai. Antara sebabnya tu sepadan politik. Kalau dulu kan Siam orang dia letak orang Siam tu di sepadan Kelantan. Mengelakkan petani segar Kelantan, mengelakkan Terengganu segar Kelantan. Sebab tu di sepadan Terengganu, Bukit Yong, Semerok, Siam banyak. Kerana tu Siam Yong dengan Siam Ketik Bulu Semerok ni ialah Siam yang dulu dibawa mari oleh Siam sebagai buffer ataupun benteng untuk menghalang Terengganu daripada Siam segar di Kelantan. Oleh kerana beberapa terakhir tu memang sudah Terengganu pakat rakyatan ni. Maka di sebelah utara Kelantan pun dia letak ke Siam juga. Maka kawasan Siam banyak tu diberi pada Siam. Sedangkan kita dapat di hulu tu 3 kali ganda lebih besar tanah. Tapi kawasan patah tu lebih bernilai sebenarnya. Maka dengan sepadan baru ni kata dia sudah menyebabkan orang-orang Siam tu jadi masuk balik negeri Siam balik. Yang tinggal di Kelantan tu lebih kurang 5,000 orang sahaja. Mungkin Siam di Terbok, Siam di Jubakar, Siam di Belah-Belah Hari, ada sikit ada. Jadi beberapa kampung Siam tu, nama-nama kampung pun tu yang kita sebut itu, kebanyakan nama-nama kampung tu diberi nama berdasarkan nama Siam. Misalnya Berkelan, Bangkelam, Bancok jadi Bacok, Bangkul jadi Banggu kan. Allah Allah, tapi sebab pan tu dapat Siam tempat dia kampung kan. Jadi tempat-tempat tu memang ada orang Siam duduk kan. Mengetahuilah kita bahawa dahulu daripada Sultan Mahmud IV tiada majlis mesyuarat negeri yang khas bagi kerajaan dan tiada sebuah undang-undang atau peraturan menjalankan gerak kerja pemerintahan hanyalah undang-undang daripada titah perintah sahaja. Dulu tak ada undang-undang tulis ni. Majlis mesyuarat negeri pun tak ada. Yang ada tu majlis raja. Majlis raja tu di kalangan pembesar-pembesar ataupun kerabat-kerabat terdekat. Gabung-gabung bincang ada orang buat besar. Dan undang-undang pun tak ada. Semua undang-undang apa peraturan ni mengikut titah perintah raja. Maka ada undang-undang tulis lah kita kata written law. Maka wajiblah putera bumi Kelantan mengucap syukur kehadrat Allah Ilahi yang mana telah mengurniakan seorang sultan yang punya akal yang sempurna dan ilmu yang tinggi, mengambil tampuk kemajuan dalam beberapa bidang yang tidak dibuat oleh sultan-sultan dahulu daripadanya. Jadi pada dia, itulah langkah yang dibuat oleh Sultan Kelantan untuk membolehkan kita kata berlakunya pembaharuan pentadbiran dan menuju kepada kemodenan di sekitar Kelantan. Itulah. Kemudian kita masuk bab yang ke-15. Bab yang ke-15 ni ialah bermula daripada tahun 1909 sampai 1920 ni kita kira-kiranya macam bab terakhir dah ni. Kan? Bab terakhir kita tahu dah habis untuk malam ni. Tapi pada masa ni dia ambil tahun 1909 ni iaitu bermula daripada recognition atau pengiktirafan British ke atas pemerintahan Raja Long Snik. Raja Long Snik bin Ibni Sultan Muhammad III. Kerana sebelum ni Raja Kelantan tak boleh pakai nama Sultan. Sebab Siam tak iktiraf dia. Dan lagipun orang ketika itu masih lagi ada usul-usul untuk berebut tahta. Jadi bermula 1909 ni bila berlakunya Bangkok, maka Kelantan itu duduk direct dengan orang putih, tak ada kena dengan Siam dah. Maka runding-rundingan semua ni dengan orang putih. Kalau orang putih iktiraf dia Sultan Muhammad yang keempat tu, maka sesalah masalah kan. Maka kata dia pada bab ke-11 ni, pemerintah Kelantan di dalam masa Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad keempat dipimpin oleh penasihat British dan berjalan peraturan-peraturan negeri dengan keadilan yang ditambah-tambah daripada tahun 1909 sehingga 1920. 1920 tu maknanya tahun kematian atau kemakatan Sultan Muhammad yang keempat.
Di atas tadi kita telah sebutkan Kelantan berteriti dengan kerajaan Great Britain dan mulailah Tuan Graham penasihat Siam menyerahkan tugas-tugas kuasa-kuasa pekerjaannya kepada penasihat British, iaitu Tuan J.S. Mason. Jadi Graham ni berkhidmat sebagai penasihat Siam berbahasa Inggeris ni di Kota Baru daripada 1903 sampai 1909. Lebih kurang ngam-ngam lah kita kata 6 tahun. Kerana dia masuk kerja bulan Julai dan bertukar kepimpinan pada J.S. Mason ni pada $15 1999. Gitulah kan. Jadi dia serahlah jawatan itu kerana Siam sudah tidak berpengaruh di Kelantan. Di sinilah mulai bubuh perjalanan peraturan negeri sehari ke sehari. Pada 19 Julai 1999, 19 Julai, maknanya 4 hari kemudian, tibalah Tuan Yang Terutama, Gubernur dan High Commissioner Negeri Persekutuan ke Kelantan menyambung tali perjalanan di antara Duli Yang Maha Mulia. Kedatangan aktivitas itu disambut dengan kehormatan. Maknanya bila sudah berlaku perjanjian antara Siam dengan British melalui perjanjian Bangkok ini, maka Kelantan pun jadilah hak negara putih. Siam pun terlepas lah. Jadi oleh kerana High Commissioner atau Persatuan Tinggi Persekutuan Negeri-Negeri Persekutu ni duduk Kolpo dan Kelantan dah jadi naungan Siam, naungan British. Jadi High Commissioner ni pun pergi ke Kelantan buat lawatan kerja lah. Maksudnya ia menunjukkan bahawa British nak bina hubungan yang lebih rapat dengan Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad yang ke-4. Tuan Yang Terutama dan di dalam Kelantan itu selalu memerhatikan anak-anak negeri, melawat pejabat-pejabat bandar, sungai hingga ke Kuala Lumpur. Maknanya dia pergi ziarah, naik perahu sampai ke Kuala Lumpur dia pergi kan. Kuala Lumpur ni maknanya sampai Kuala Lumpur kita ambil anak sungai ke sebelah kiri ke belah Taman Negara, ke belah lodging tu. Kalau itu Sungai Negeri kan. Melihat kebun-kebun getah dan lain-lain lagi. Kita tengok bandar, kita tengok sungai, kita tengok kegiatan rakyat sampailah kegiatan ekonomi. Apabila habislah waktunya, kembalilah Tuan Yang Terutama ke Singapura. Selang 4 bulan kemudian, daripada kembali Yang Terutama itu terjadilah satu kebakaran di Penambang. Terbakar lagi, terbakar semua. Jadi kali ni berlaku kebakaran. Kita kata J.S. Mason masuk 15 hari bulan Julai 1999. Lepas tu tak lama lepas tu lebih kurang 4 hari marilah Tuan Gubernur dalam bulan Julai tu juga. Boleh 4 bulan kemudian, mana lebih kurang bulan 11 bulan November, berlaku satu kebakaran besar di Penambang. Penambang ni lah kan. Penambang tu kita kata kampung duduk sebelah ni Sungai Kelantan ngadak kapal laut sebelah sana. Sebelah kiri ni kapal Penambang, belah Kota Baru ni kapal Penambang. Ngadak betul-betul Penambang tu ialah kapal laut. Atas sikit ada tangguh sikit depan. Rumah-rumah jalan oleh api atau sama raja api itu sedikit sahaja, lebih kurang 25 buah rumah. Kerana Penambang bukanlah rumah gudang sebagaimana Kota Baru, hanyalah rumah-rumah kampung. Tapi kerugiannya dianggarkan RM8,000. Api ini dipanggil api Mok Menara. Itu api Haji Sambal dah. Ni api Mok Menara. 25 buah rumah orang kampung terbakar. Kira besar jugalah kan. 25 buah rumah. Dulu tu rumah belak terbakar dalam bandar. Bandar tu rumah dia rapak-rapak, rumah kedai, rumah sendiri. Jadi bila terbakar tu ratus-ratus lah. Ini rumah kampung pasal Kelantan tu. Orang kampung Penambang ni rumah. Setelah rumah kampung dia jauh-jauh tak lah rapak-rapak sangat. Jadi bila terbakar tu, kebakaran besar, 25 rumah terbakar. Kira besar dah lah. Baru sahaja Kelantan dipimpin oleh masyarakat British, tiba-tiba berbangkit kebakaran ini suatu pertunjukan Tuhan juga supaya rumah orang Islam tiada beraturan diubah dan dielokkan. Dalam tahun ini banyaklah undang-undang tamu yang disahkan. Judi-judi, candu yang mutarakan sanggup dan segenap ceruk dilarang dan tegah dengan kuasanya. Itulah
juga menjaga kesihatan penduduk negeri. Jadi pegawai orang putih mari ni kata dia telah membuat perubahan-perubahan dengan meletakkan peraturan-peraturan yang menghalang perbuatan judi, bisa candu dan juga aktiviti-aktiviti yang tak bagus tu lah seluruh Kelantan, dan juga usaha-usaha untuk menjaga ataupun menjamin kesihatan rakyat. Kita telah ketahui peredaran bulatan bumi berpusing 4 jam sehari semalam. Maka dari sehari ke sehari bertambahlah bilangan hari itu dari 325 hari genaplah bilangan setahun. Maka zahirlah tahun 1910. Dia nak ayat 1910 je. Jadi lepas lebih kurang 4 bulan, 5 bulan 5 bulan lah ataupun 6 bulan pegawai orang putih baru ni J.S. Mason ni jadi penasihat British, bukan penasihat Siam lah, penasihat British. Maka marilah tahun 2010 tidak zahir tahun baru itu melahirkan terjadi 2 kebakaran, tetapi tiada mendatangkan bahaya besar. Terbakar pula terjadi Kelantan ni kira-kira di zaman Sultan Muhammad yang ke-4 ni, antara ciri-ciri penting yang jadi kita kata landmark peristiwa-peristiwa di Kelantan dan peristiwa kebakaran. Biasa banjir ataupun ribu kan. Ni daripada 1904 sampai 10 ni kisah terbakar. Ada tempat-tempat terbakar. Kali ni dia kata ada kebakaran yang besar tapi tidak mendatangkan bahaya yang besar. Mungkin tak menyebabkan nyawa atau kerugian besar lah. Yang pertama berlaku di Pasir Mas. Yang kedua di Kampung Laut. Kampung Laut ada sebagai penambah bersama terbakar. Kedua kebakaran itu telah menyusahkan penduduk situ kerana 2, 3, 4 buah sahaja yang binasa. Kemudian pada itu rumah-rumah penduduk yang kehilangan rumah itu pun mulai membangun ke rumah baru. Tapi tidaklah perkara besar sangat kerana 4-5 rumah yang terbakar, kata dia. Dalam satu peristiwa kebakaran. Apabila telah kita ketahui tubuh kerajaan negeri telah berdiri dengan tegak, maka tidak dapat tiada jalan-jalan raya disediakan dan getok-getok dibangunkan. Buat jalan-jalan pun dah mula bina jalan dan juga getok ataupun jambatan-jambatan ni dah mula buat. Maka pada awal ketibaan penasihat British itu dengan Ferdinand Mahmulia dan penasihatnya lalu dibangunkan sebuah getok di Sungai Keladi untuk menyenangkan anak negeri menghantar jenazah ke tempat kubur bangku melawat pada mana-mana ketika dia kena pergi Sungai Keladi. Dia sebagai sana atas dia kan. Jadi orang Sungai Keladi tu ramai juga. Jadi masalah dia bila berlaku kematian orang atas belah Sungai Keladi, belah Keladi lah, alat ke pantai ni, dari Sungai Keladi ni, kalau PCB tu kita panggil semua api zaman dulu lah, rasa api, PCB. Lepas tu atas tu kita panggil bangku. Bukan bangku tu, apa nama kampus atas badai tu, orang di sana tu kalau berlaku kematian dan sebagainya, sedangkan kubur besar di Kota Baru ni duduk di Banggu sebelah sini. Pakai payung nak ziarah payung ke apa, maka dibangunkan sebuah getok di situ untuk memudahkan orang bersama Keladi itu nak mari adalah Kota Baru. Tidak berapa lama siap getok itu, maka 16 Julai tahun 10 satu istiadat keramaian kerana buka getok itu dimulai di hari dia Mahmulia dan dengan tangan dia Mahmulia lah dibuka getok Sungai Keladi. Tak tahu lagi ada lagi getok Keladi tu kan, dibuka oleh Sultan ni. Maka dinamakan dia getok tu getok Mason. Sepenuh nama J.S. Mason, penasihat British. Itulah nama tubuh penasihat British yang awal-awal diterima di Kelantan oleh supaya tiada hilang namanya selamanya. Kata dia getok ni sekarang telah tiada akan diruntuhkan oleh Aipoh yang Merajalela, kemudian daripada dibuka 3 tahun lebih kurang. Dibuka tahun getok ni dibuat tahun 1910, siap dibuka oleh Sultan pada bulan Julai. Kemudian 3 tahun lepas tu oleh salah satu banjir besar melanda Kelantan,
butuhlah getok tu. Dia katalah, dia kata. 4 bulan kemudian daripada membuka getok itu pada 22 Oktober. Ni tahun 1910 lagi ni. Tibalah tuan yang pertama Gubernur, yakni Sir John Anderson. Sir John Anderson ni Gubernur Negeri Sembilan. Mari melawat Kelantan, dan masa inilah perjanjian antara Great Britain dengan Kelantan disain. Macamnya gini, oleh kerana Sultan Muhammad keempat ni belum diiktiraf oleh British, dan kita pun terima penasihat J.S. Mason ni sebagai penasihat British di Kelantan, walaupun secara teknikalnya belum rasmi lagi, tapi melanjutkan kerja-kerja yang dibuat sebelum ni oleh Graham. Maka pada 22 Oktober tu berlaku satu perjanjian antara British dengan Kelantan, dipanggil Anglo-Kelantan Treaty atau perjanjian Inggeris Kelantan pada 22 hari bulan Oktober tahun 1910. Jadi wakil British ni Sir John Anderson, iaitu Gubernur Negeri Sembilan. Dalam masa tuan yang terutama itu di Kelantan, habislah tempat-tempat dia pejabat dilewatinya. Begitu juga mana-mana tempat pertukaran perusahaan negeri. Pada keesokannya berajalah dia balik ke Singapura. Mari sehari lah. Mari nak sambil macam tu je. Sambil buat lawatan kerja sambil-sambil tu kan. Bermula daripada perjanjian itulah Kelantan pun terima penasihat British secara rasmi, dan Raja Long Seni diiktiraf oleh British sebagai Sultan. Dan tak situlah sebenarnya Sultan Muhammad yang keempat tu memakai gelaran nama Sultan Muhammad yang keempat, tak pakai dah nama Long Seni. Kita kira nama tapal dia Sultan Muhammad yang keempat. Di dalam Kelantan pada awal lagi hingga tahun ini anak negeri sangat berusaha kepada pelbagai perusahaan seperti menanam padi dan kelapa. Anak negeri tak ada rata bertukar tembakau di Kota Baru dan jajahan lain. Kain tenun Kelantan pada tiap-tiap rumah punya satu kakak tenunan. Ini jentera untuk mesin-mesin untuk buat kain, tenun kain. Yang anak-anak perempuan pada tiap-tiap rumah bekerja sepanjang masa tiap-tiap hari. Kelantan tu sungguh lah kerja. Nanam padi, nanam mana kerja mungkin buat tembakau, kerja dia buat kain masing-masing. Kerja keras untuk memajukan negeri. Maka oleh sebab tahun ini satu pertunjukan show negeri-negeri Sembilan, maka dan negeri-negeri persekutuan diadakan, mencubalah Kelantan menghantar beberapa jenis perusahaan dan pertunjukan anak negeri. Jadi detail sikit lah disebut oleh Saad Syukri ni, kerana masa ni Saad Syukri sudah ada dan benda tu baru berlaku dalam mata dia. Jadi pada dia ketika ni, selain daripada bekerja, bila ada show, sebenarnya bukan show, exhibition lah kita panggil. Ada exhibition yang dibuat melibatkan kita kata exhibition untuk ekonomi lah, perniagaan kan. Jadi Kelantan buatan juga hasil-hasil usaha pertukangan negeri ni bawa pertunjukan di sana juga, kata dia. Dalam pertunjukan itu Kelantan mendapat kemenangan, terutama padi dan kelapa. Disebut baik dia ada padi terbaik padi Kelantan, nyo terbaik nyo Kelantan, gitu. Maka dengan proses inilah membanyakkan hasil luar negeri. Dan yang kedua, pertukaran tembakau dan sarung sutera memuaskan hati hingga menjadi tanda ataupun rekod perusahaan negeri, kerana pertukaran tembakau dan sarung itu pada asalnya elok. Ataupun memang kita tahu dari segi pertukaran tembakau dengan buat tenung kain sarung ni, masuk kain batik, semua kan mencanting dan sebagainya ni, Kelantan tu antara yang paling terkenal lah. Batik Kelantan ni terkenal. Begitu jugalah seni buat pertukangan beruk dan sebagainya. Ni semua ni memang terbaik. Akan tapi yang menduga citakan kita sekarang, yakni tahun ditulis tahun 30, yang diusahakan langsung. Kenapa begitu? Apakah sebab yang mundur belakangnya? Cerita beberapa tahun dulu, 1910, Kelantan ni soho, kata dia. Tiba-tiba tahun 1930 tak ada dah orang buat kereta pahaman habis. Pada zahir tahun 1911, tahun berikutnya sebelah, berlumba-lumba anak negeri mengambil tanah hutan yang dipunyai dekat JL bagi menanam getah pula. Jadi benar tanah alik di ulu ni, siapa nak pergi buka tanah getah hasil dia. Jangan berlumba-lumba pakai kaki.
buka tanah pun tanah getah. Daripada hari ini perusahaan tanah padi pun mulai kurang kerana anda pergi asyik tanah getah supaya mudah kaya. Jadi getah ni mahal masa ni. Kita kena ingat 11 ni getah masih mahal. Bila salah 14 berlaku perang dunia, lepas tu bawa pada melesetkan ekonomi, harga getah jatuh dengan teruk kan. Tapi masa ni orang kampung ni moga getah tu lebih mahal. Pakat pergi nempah tanah getah, nempah buat tanah getah lah. Sampai tak banyak buat padi. Padahal diketahui anak-anak baik-baik padi itu sangat-sangat wajib bagi negeri mengusahakan supaya tidak berlaku kelaparan. Jika suatu masa tertahan beras daripada negeri sia, orang tahu belakang dah kita makan beras, makan padi kan, makan nasi ni kita tak makan getah. Tapi kerana orang nampak getah tu mahal kan. Itu wajib tanah padi tu sebab tak tu makanan kita. Kalau sia sekat beras dia, artinya tak makan nasi lah kita. Jika percaya sebab itu pun begitu kerana masing-masing berfikir barangkali dengan berusaha padi lainnya payah atau lambat kaya. Pikiran yang macam inilah yang mengugatkan perusahaan dan menjatuhkan darjah memiskinkan negeri, anak-anak negeri. Pada anak negeri dan juga negeri. Padahal tidak terkecuali putera-putera bangkit dengar dan baca surat khabar dan majalah-majalah tu semuanya kasihkan watan bangsa watan Melayu. Kasih negeri soal apa tulis slogan-slogan dia kasihkan bangsa watan Melayu. Soal apa masa tu lah aku baca belaka dia kata cuma orang dia fikir kalau nak dapat dia lambat kaya. Hasil dia lambat kaya walaupun boleh makan dan menyelamatkan dia. Kalau tanah padi tanah getah tak ada makan tapi getah tu mahal dan cepat kaya. Pasal getah sekali tanah lepas tu oreh lah kerja dia kan. Padi kena kali, kena bajuk, kena bubuh anak semak, lepas tu kena ambak burung, lepas tu kena berbaju, lepas tu kena ngetak ataupun mukul zaman dulu baru boleh ambil padi. Tak jadi nasi lagi, jadi lambat. Kalau nak cepat dia naik, itu tahu tiap-tiap musim lah kita boleh tahu kita. Dan kita pula mahal lah kamu. Kalau begitu jika memperhatikan pasal padi dan lainnya, bagaimana dicontohkan oleh orang tua kita itu boleh dikatakan kesihan pada bangsa dan watan Melayu. Kalau tahu tak ada padi, jadi kita gantung pada orang lain untuk makan. Kan? Negeri-negeri persekutuan memang pun diketahui mempunyai kereta api. Kerana kemudahan negeri ini telah dirundingkan dengan Kerajaan Kelantan kerana membuka jalan kereta api di Kelantan. Maka telah disetujukan dengan membuat perjanjian. Maka tahun ini sebelah dirintis jalan daripada Pahang di sebelah barat Gunung Tahan turun ke Jajah Galah dan General Managernya sendiri melawat Kelantan dalam bulan sebelah. Maka pada penghabisan rintis jalan sebelah barat Kelantan dari Tupak ke Kota Baru dan Tanah Merah, bagi kerja kereta api ini banyak besi-besi dan juga lain-lain ditambung ke Tupak. Begitu juga beribu-ribu koli bekerja. Jadi yang terfikir itu ialah masalah pengangkutan. Untuk menghubungkan Kelantan dengan Kuala Lumpur itu sangat payah. Kenapa? Yang pertama, kalau kita nak lalu jalan kereta biasa, jelah dengan serba payah tu dia kena pergi dari Kota Baru ke Kota di Kuantan, lepas tu kena lintah bukit panjang dari Ketis Sepuh tu nak pergi ke Kuala Lumpur, memang agak payah. Kemudian idea yang lama belayar dari Kota Baru pergi ke Singapura naik Kota Baru tu pun lagi lambat. Maka yang paling cekap pada masa ni ialah kereta api. Maka kajian Kelantan berunding dengan Perkara Inggeris ni lagu mana kita nak buat kereta api di Kelantan. Maka ideanya kalau nak buat kereta api kita boleh buat kalau ikut jalan tengah. Kita panggil jalan spine road kan. Spine road lah lebih kurang jalan raya sekarang. Jadi jalan kereta api ni lalu ikut jalan tengah, maknanya di sebelah barat Gunung Tahan. Maknanya Lipih Gomusel lah. Jalan pada Lipih Gomusel turun bawah sampai ujung Banjar Jati Masa. Kita kira lebih kurang kawasan Bahau tu.
Kemudian pergi ke Gemah, baru daripada Gemah patah naik Kuala Lumpur semula. Itu lebih cepat lah. Adapun di Pulau Utara, daripada Tupak ke Kota Baru, ke Tanah Merah. Gitulah, ke Tanah Merah, lintas sungai, masuk ke Alik Rawa pula. Pergi ke Lima Kastel, kita kata pergi ke Kuala Kerai, pergi ke apa nama tu? Mana Urah, lepas tu pergi ke Kasturi, Tabung semua tu. Sampailah ke Burusan. Jadi gitulah rangkaian jalan yang dirancang oleh mereka, dan banyaklah dia bawa masuk besi-besi sebagai alat nak buat rel, dan juga pekerja-pekerja pun beribu-ribu orang. Di atas tadi kita telah sebut kedatangan tuan yang terutama, yakni Sir Jack Anderson. Maka oleh sebab hendak membalas lawatan itu, keberangkatlah Duli Yang Mulia ke Singapura dalam beberapa lama dia lawati itu. Dalam 1911 tu juga Sultan Mahmud IV pun membuat lawatan diplomatik ke Singapura untuk mengunjungi Sir George Anderson, Gubernur Negeri Selang. Dan Singapura banyaklah Duli Yang Mulia mengambil penglihatan dalam apa-apa yang dipandangnya. Kemudian daripada itu kembalilah Duli Yang Mulia ke Kelantan dengan tiada apa-apa kemerbahayaan jalanan, dan memerintahlah keadaan adil, tidak sia-sia pada Singapura sehingga berlaku perubahan telah berlaku. Biasalah, pergi melawat semua, habis malam tengok orang. Jadi pembaca telah mengetahui tubuh kerajaan telah tegak dan undang-undang pun berjalan dengan seterusnya. Akan tapi tarikh itu dari tahun 1910 tiadalah dapat diketahui dengan sahnya banyak negeri Kelantan hanyalah dengan sebab agak-agak saja. Berapa jumlah rakyat Kelantan? Tak tahu. Tak kira lagi masa tu, secara rasmi. Maka yang ada tu kira agak-agak saja. Oleh sebab anak-anak negeri, tiap-tiap buah negeri mesti diketahui oleh kerajaan, maka bulan Mac 1911 dimulakan membaci penduduk Kelantan dengan tambah berpuluh-puluh ribu kali meleksanya. Maka dapati 286,751 orang. Sebelah 1911 tu jumlah rakyat Kelantan sebanyak 268,751 orang. Dia bacian tu dibuat dalam bulan Mac tahun 1911. Jumlah dia 286,751 orang. Dalam sebanyak bilangan ini 268,000 orang Melayu, 18,000 bangsa asing. 268,707 orang tu orang Melayu. Ada pun orang asing, Cina, India, orang putih, orang lain pada orang Melayu lah. Sia, kalau di Kelantan tu jumlah 18,044 orang. Itu tahun 1911. Jadi kita boleh kira berapa persen jumlah tu. Hari ni berapa persen orang Melayu banding orang bukan Melayu di Kelantan. Jumlah dia masih lagi sekitar 95%. Inilah kehebatan Kelantan yang patut-patut sangat kita orang Kelantan bersyukur pada Allah Ta'ala kerana Kelantan tu tetap jadi benteng bagi orang Melayu di negara kita. Ada tempat-tempat lain kebanyakannya didiami oleh orang bukan Melayu. Jadi jumlah banci anak negeri Kelantan yang terbanyak daripada negeri-negeri Selat atau negeri Tanah Melayu. Jadi jumlah banci anak negeri Melayu dalam Kelantan adalah yang ada terbanyak dalam negeri Selat atau dalam negeri dan Tanah Melayu. Jadi maksud dia orang Melayu ni kalau banding dengan negeri-negeri lain yang ada ni, orang Kelantan lah paling ramai sekali. Kerjaan banci penduduk Kelantan itu sungguh suatu perkara senang dan mudah, akan tapi tidak dapat dijalankan dengan segera. Berkendak kali menang pula juga. Apabila sempurna pekerjaan itu, banciannya zahirlah pada bulan Oktober 1911, maka cukuplah masa diperuntukkan. Nasihat British masa lalu disambung oleh Tuan J.E. Bishop, pemangku British Advisor. Sampai bulan 11, bulan 10, habislah tempoh berkhidmat bagi J.S. Mason. Dia masuk kerja itu bulan 7 tahun 1909. Maka pada bulan Oktober 1911
habislah tempoh khidmat dia lebih kurang 2 tahun. 2 tahun ada kelas-kelas mungkin 3 bulan. Maka tempatnya diganti oleh Tuan J.E. Bishop sebagai pemangku British Advisor. Pada 11 bulan Oktober itu, mengikut perjalanan peraturan yang tadi dijalankan oleh penasihat yang pertama itu. Mana 11 bulan Oktober. Adapun Tuan J.E. Bishop itu tiada lama ia mampu bekerja penasihat. Dan tahun itu juga diganti pula oleh Tuan W. Langham Charter. Langham Charter ni dengan pangkat pemangku British juga. Maknanya dia J.E. Bishop mari mentah sekejap je 2-3 bulan. Bulan 10 dah dia mari dah. Tapi dalam bulan tahun tu juga. Mana sebulan atau 2 bulan saja mari pula Tuan W. Langham Charter menjadi nasihat British. Bilangan hari bagi mencukupkan bilangan setahun itu diingat-ingat dan dihitung-hitung. Tiap-tiap hari tak dapat tidak lambat. Tetapi jika dibebaskan ingatan kita sebentar saja. Ini pun demikian seolah sepejam mata zahir tahun 1912. Mentah je dia kata kerja jelek-jelek. Tak ada nak kira pun. Tiba-tiba tahun 1912 dah. Tiba-tiba dia terima perkhabaran mengatakan Tuan T.S. Mason dan Syed British yang awal bertukar itu telah mati di Burma kerana jatuh atas kuda. Dan 12 ni T.S. Mason ni mati di Burma. Mungkin dia dipindah kepada British berkhidmat daripada berkhidmat di Kelantan pergi berkhidmat di Burma pula. Dia tengah-tengah main kuda jatuh mati. Maka kematian inilah yang menduga cita ke anak negeri dan Kerajaan Kelantan. Kerana Tuan inilah awal-awal nasihat British yang buka dan bangunkan pejabat-pejabat dan gerak-geri kerajaan baru. Tetapi apa nak dikatakan kerana telah sampai giliran yang kita semua akan masih mati. Tapi gitulah mati dia. Kira Kelantan masih sedih lah pasal dia ni pernah berjasa di Kelantan. Siapa yang pegang dengan agama sebenar dia angkat rohnya ke makam yang tinggi di syurga. Siapa yang pegang agama yang benar kata dia kan. Jika tidak neraka lah tempatnya lepas mati gitulah. Jadi pada tahun 2012 itu saja kita dapat riwayat. Akan tapi perjalanan dan tahap bertatih maka maklumlah kita ada asas foundation yang senanglah. Orang kemudian menambah apa yang diingat lebih elok. Apabila Zahir tahun 2013 siaplah kereta api tupak ke Tanah Merah. Tapi gerak-gerak besi, getak-getak besi tak dapat disudahkan dengan segera, hanya dibuat dengan kayu sementara saja. Maknanya daripada Kota Baru sampai Tanah Merah. Pasal daripada Tanah Merah tu nak kena lintas Sungai Kelantan tu lambat sikit situ. Tapi daripada Kota Baru Tanah Merah dah siap. Istilah baru ulama-ulama negeri menaiki kereta api yang belum dirasa itu. Hak getak-getak ada tu getak sementara kan, getak sementara. Jadi Kelantan pun belajar naik kereta api. First time Kelantan naik kereta api ni di Kelantan tahun 1913. 1913. Buatnya 1911 dan 13 baru boleh naik. Itu pun sampai Tanah Merah saja. Di sini barulah belum anak Kelantan menaiki kereta api yang berasa itu. Dan setengah mereka seumur hidup tidak mengenal Tanah Merah. Itu pun dapatlah dikenalnya. Ada orang tak raja pergi buat Tanah Merah. Ada. Sebab ada kereta api tu maka boleh pergi dia Tanah Merah. Begitu juga pegawai negeri yang jatuh dari kelepasan berderu-deru lah ke kereta api. Bila hari contohnya pakai boleh tiket. Ada nak pergi Puas Semah, nak pergi Tuban, nak pergi mana-mana lah. Macam ni kita kata. Jadi dengan cerita kereta api tu kita berhenti setakat tu dulu tuan-tuan semua. Untuk malam ni perkembangan negeri Kelantan pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad yang ke-4 bermula daripada perang bermula pada Perjanjian Bangkok sampailah kepada tahun 1913 di mana selain daripada pertukaran pegawai British ni 3 orang pegawai British daripada Graham kepada Jack Mason kemudian kepada Bishop kemudian yang terakhir itu Langham Charter kemudian antara baru-baru dibuat tu taklah termasuknya ialah membuat rel kereta api. Maka pasal 13 siaplah rel kereta api sampai kat Tanah Merah. Maka orang Kelantan pun mulalah berebut naik kereta api kerana mengharapkan satu nikmat yang barulah. Jangan pakai angin kita kata tu dah. Jadi kita berhenti setakat tu. InsyaAllah
cerita-cerita yang terkemudian daripada tu bermula pada 1913 sampai 1920. InsyaAllah kita akan tengok dalam sesi yang akan datang. Samanya kita harap sesi akan datang ni kalau kita berhabis masa, tapi banyak lagi cerita sebab cerita yang ujungnya lebih detail kerana cerita ujung ni bukan dengar, penulis tengok sendiri dengan mata dia, termasuk antara cerita penting kita akan sebut dalam sesi yang akan datang bagaimana berlakunya pemberontak Ketuk Janggut pada 1915. Jadi moleklah akan datang ni kerana sepenuh dengan ulang tahun kemerdekaan kita dekat ni, jadi kita dengar cerita tu yang sikit insyaAllah pada sesi yang akan datang. Kita beritakat ni dulu. Mudah-mudahan ada rezeki, kita jumpa lagi insyaAllah. Tuan-tuan semua, saya ulangi pesanan kerana ada varian-varian baru yang kita kesan ada di Kelantan tu, pakat-pakat lah jaga-jaga, ingat-ingat, pakat-pakat patuhi SOP, basuh tangan, pakai mask, sanitize tangan masing-masing kan, jaga jarak, kalau tak ada keperluan tak payah keluar daripada rumah, tak payah berkeliaran di bandar dan seumpamanya. Dan tuan-tuan yang belum ambil vaksin, pastikan kita ambil vaksin. InsyaAllah kalau orang Kelantan ni semua dah diberi vaksin, cukup lekat 2 dos orang, saya percaya kerajaan akan bersedia untuk membuka masjid bagi membolehkan kita sama-sama melakukan ibadat Allah Ta'ala dengan lebih sempurna lagi. Tapi selagi mana kita tak boleh meningkatkan jumlah orang yang divaksin ni dengan kadar yang besar, mungkin kerajaan pun belum berani nak buka masjid ni untuk kita. Jadi kita pergi cocok vaksin tujuannya untuk kita selamat dan kita boleh buat ibadat yang baik. Pakat-pakat ambil vaksin di samping jaga SOP. Mudah-mudahan tahun baru ni kita dapat meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.